nut'imul miskin. Bukanlah kami orang yang memberikan makan kepada orang miskin. Tuan-tuan, ingat tak surah sebelum ni surah apa? Surah sebelum ni surah Al-Qiyamah. Sebelum surah Al-Qiyamah, surah Al-Insan. Ingat tak kita pernah bahaskan panjang tentang kelebihan orang bagi makan? Okey, pada ayat yang ke 8. Wa yut'imuna at-ta'am, dan mereka itu memberikan makan kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang terhalang mendapat makanan. Surah Al-Insan ayat 8. Ingat lagi tak? Okey, apa fadilat mereka dapat? Banyak. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Allah selamatkan dia daripada kesakitan dan keresahan pada hari kiamat. Sekian-sekian dia. Banyak dia punya fadilat dia. Ayat dalam Al-Mudaththir yang kita baca tadi adalah seperti menunjukkan sifat lawan sifat ini. Iaitu apa? Mereka dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Pertama, kerana tak menjadi orang yang salat. Kedua, bukan suka memberikan makan kepada manusia. Dan bagi makan yang paling afdal adalah pada waktu kebuluran. Lagi dahsyat keadaan itu, lagi afdal pemberian makan pada waktu itu. Itu difirmankan Allah dalam Al-Quran. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Aqabah yang kamu naik meningkat tinggi kedudukan kamu adalah bila kamu bebaskan hamba. Yang keduanya, bagi makan pada zaman kemelaratan. Kalau di Malaysia, saya tak nampak zaman kemelaratan. Alhamdulillah, kita mohon Allah kekalkan nikmat ini kepada kita, kepada negeri kita dan negara kita. Okey. Tetapi tuan-tuan, berlaku kepada banyak negara-negara lain. Contohnya Afrika, Tanzania, Mali, Mauritania, Yaman. Semua daerah sekitar tu. Mereka mengalami masalah kebuluran yang sangat dahsyat. Dan Yaman direkodkan negara baru yang mengalami masalah kebuluran yang paling tinggi di dalam dunia. Sebelum tu mungkin Afrika. Tuan-tuan, yang tuan-tuan tengok dalam gambar tu kan, yang budak kulit hitam, kurus tampak tulang kan, hidup lagi kecil, kepalanya besar. Tuan-tuan, itu anak-anak orang yang tidak makan. Bagi makan macam tu, Allahu Akbar. Fadilatnya amat besar, makam kita naik meninggi ke sana. Tuan-tuan, naik tinggi. Memberikan makan kepada orang yang berada dalam keadaan kebuluran. Dekat Malaysia, kelebihan makanan. Tahlil dekat surau je, tuan-tuan, ada je makanan lebih. Kuliah, makan lagi. Duha, lepas duha, makan lagi. Tiba-tiba jiran datang, hantar makanan lagi. Akhirnya semua pergi ke tong sampah. Tuan-tuan, kelebihan makanan. Banyak negara, kekurangan makanan. Lagi paling banyak pembuangan makanan, bulan Ramadan. Bulan yang patutnya kita buat amal banyak, tapi pembaziran yang paling banyak berlaku. Dan itu direkodkan, tuan-tuan, dalam statistik, tuan-tuan. Pertambahan pembuangan sisa makanan pada bulan Ramadan di Malaysia meningkat daripada bulan-bulan yang lain. Kan nampak sangat, tuan-tuan. Okey, jadi ini perlu kita sama-sama cermati. Kalau kita nak buang tu, tuan-tuan, ingat, mak saya ni, tuan-tuan, dia punya perangai dia. Kalau macam kami makan tak habis, engkau ingat orang Gaza tu, tak makan dia. Jadi kami makan terus sampai habis. Macam itulah selalu, tuan-tuan. Sampai ke besar jadinya dia ingatkan macam tu. Tu orang Syria tak boleh makan, dia kata. Kamu ada makan, buang-buang. Membazir, dia kata. Jadi makan terus habiskan. Dulu kita membesar macam itulah, tuan-tuan. Mak kita ingatkan. Jadi rupanya betul lah, tuan-tuan. Memang kalau kita ada makanan dan kita tak hargainya, sedangkan ada orang yang langsung tidak mendapat makanan. Jadi, tuan-tuan, tanda kesyukuran kita kepada Allah, kita nikmatinya. Kalau tak, bagi kat orang. Okay? Macam saya kalau orang bagi kuliah banyak lepas maghrib kan orang bagi. Jadi saya nak masuk rumah tu bagi kat security. Bagi kat dia. Kan kalau banyak sangat bagi security tempat lain pula, bagi tempat lain pula. Macam itulah, tuan. Kadang-kadang. Okey, kadang-kadang. Baik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tapi tuan-tuan jangan berhenti bagi makan pula kak. Akak yang belakang sekali tu. Kan? Yang biasa bagi mi kat saya jangan berhenti pula. Saya makan insya-Allah. Kadang-kadang tak sempat nak sarapan, makan tengah hari pakai mi tu. Kan? Kelas banyak, tuan. Jadi habis kelas tak sempat nak beli makanan. Jadi makan itulah jadi makan tengah hari saya.
Baik, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sambung tuan. Allah Ta'ala sebut, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Wa kunna, dan adalah kami, nakhudu ma'al khaidin. Nakhudu ma'al khaidin. Adalah kami dulu ketika di dunia. Nakhudu. Khawd maknanya apa? Ha? Apa ni? Kuat sikit je. Jangan malu-malu. Nakhudu. Ha? Tidak bersama. Jahil. Nakhudu. Nakhudu maknanya tenggelam, menyelam. Asalnya maknanya menyelam lah. Maknanya menyelam dulu. Menyelam. Wa kunna nakhudu. Dulu kami menyelam. Menyelam ni maknanya apa? Dulu menjadi tabiat kami duduk bersama-sama. Tabiat kami. Selam. Selam ni maknanya selam. Ma'al khaidin. Bersama dengan golongan-golongan penyelam. Bukan selam laut. Tak. Iaitu bersama dengan kumpulan batil, kami duduk nyelam bersama. Nyelam bersama ni apa? Kami duduk cakap bersama, sembang bersama, apa orang kata, perli bersama, maki hamun bersama. Ayat ini memberikan makna pilih kawan lepak. Tuan Syed, kalau salah pilih kawan lepak, kita sama dengan dia besok. Wa kunna nak, dia kata tapi kami dulu lepak, cakap, sembang, buat sama-sama dengan kumpulan-kumpulan itu, geng-geng itu, dan akhirnya inilah tempat kami. Alangkah baiknya kalau dulu tak duduk dengan mereka, akhirnya kami tak terpalit dengan kebatilan tadi. Tuan-tuan, jadi kalau nak melepak, pilih kawan lepak. Okey, ibu-ibu sekalian, kalau suaminya kata nak keluar pergi ngeteh, keluar dengan siapa ngeteh? Kalau dia kata keluar dengan Haji Khuzairi, tak apalah, pergilah 3 jam pun tak apa. Contohnya tuan-tuan. Pergi dengan siapa? Haji Mahfuz, Kuala Sepetang. Tak apa, pergilah. Dapat naik kereta expander baru dia, Mitsubishi tuan-tuan. Contohnya. Dia pandai tuan-tuan datang masjid, bawa dia punya kembara. Konon-konon tak ada kereta. Tuan-tuan pergi rumah dia, jalan jauh. Expander tuan-tuan, kereta baru. Baru 4,000 km jalan. Baru 5,000 km jalan. Tuan. Tak apa, jalan. Tuan-tuan. Tapi kalau dia kata kita, alah pergi dengan tu mak tempe tu, yang kaki mancing tu. Tak payahlah bang. Dan sebab apa? Sebab duduk dengan kumpulan-kumpulan yang lara menjadikan kita terpalit dengan lara. Duduk dengan kumpulan yang batil akan menjadikan kita terpalit dengan kebatilan. Walaupun kita tak cakap, tapi duduk bersama dia menjadikan kita sebahagian daripadanya. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa kalau tak silap, ketika mana orang mula mempermainkan ayat Allah dan hadis Nabi, kamu duduk je dengan dia, kamu dianggap bersama dengan dia. Walaupun tak cakap. Nampak tuan? Jadi nak pilih kawan lepak, pilih kawan yang baik. Kawan yang betul, tuan-tuan. Untuk lepak. Faham Kak Mili? Baik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi. Tuan-tuan, sambung. Wa kunna nakhudu ayat ini kalau refer kepada golongan dulu, siapa dia? Iaitu golongan kafir Quraisy yang mereka duduk sama mereka, sebutkan tentang keburukan Nabi, duduk sama mereka, mereka keji dan maki Nabi, duduk sama mereka, mereka memperbodohkan Nabi. Golongan ini, walaupun mungkin mereka tak cakap, mereka lah yang duduk sembang bersama, hangatkan suasana perbincangan. Ni yang tukang tepuk meja ni. Wah, betul lah tu. Betul. Dia ni orang ni. Kawan tu tukang cakap, dia tukang sambut. Betul. Dia memang macam tu, tuan-tuan. Ini namanya golongan. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Quran kata ayat terakhir, sifat terakhir mereka, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dulu kami tak percaya kepada hari pembalasan. Dalil inilah yang menyokong pandangan yang mengatakan sifat ahli neraka sakar itu adalah golongan kafirin. Mujrimin yang saya sebut di awal tadi, kada mujrimin atas tadi kan? Anil mujrimin, kan saya sebut ada 2 pandangan. Pandangan pertama kata pendosa. Pandangan kedua kata apa? Golongan kafir. Ayat ni, ayat yang ke
46 ni membuktikan bahawa ataupun menyokong pandangan kedua mengatakan apa? Mujrimin di situ adalah kafir. Kenapa? Kerana syarat orang beriman mesti apa? Mesti percaya kepada hari pembalasan. Ayat ni sebut, kami dulu tak percaya hari pembalasan. Maknanya dia tak beriman. Faham tak? Okey, dia bukan makna dosa besar. Kerana ayat ni disebut kami dulu tak percaya hari pembalasan. Faham tak? Faham tak maksudnya? Okey, jadi neraka Saqar diduduki oleh golongan-golongan kafir. Baik, soalan timbul. Nak tanya semua sekali. Kalaulah dia orang kafir, kenapa sebut pasal tak semayang? Faham tak? Memang dia orang tak semayang. Faham tak faham? Faham tak? Kalau kita kata orang kafir, Ustaz kan kafir. Baik, kenapa ayat tu sebut kami dulu tak semayang? Ini bukan semayang macam tu, semayang betul. Ha? Faham tak soalan saya? Kalau kita kata mereka mendustakan hari pembalasan, maknanya mereka adalah golongan yang tak beriman. Orang tak beriman memang tak semayang. Jadi kenapa dia sebut kami masuk neraka Saqar? Sebab kami tak semayang. Macam ni? Dakwah sampai tak? Mana dah Islam ke belum? Siapa ada jawapan, tuan-tuan? Haji Mahfuz, faham tak faham soalannya? Faham. Jawapannya je tak dapat. Soalannya faham. Bismillah. Betul tak? Logik tak soalan saya? Logik kan? Di bawah kata tak beriman, tapi di atas kata kami dulu tak semayang. Kalau dia tak beriman, tak semayanglah dia. Tak semayang. Apa jawapannya, tuan? Jawapan inilah telah dihuraikan oleh ulama-ulama usuliyun, ulama usul fiqh, pada menyatakan orang kafir dituntut dengan semua perintah syariat. Tapi dia tak boleh buat sebab dia tak Islam. Faham tak? Maknanya di akhirat, dia bukan dituntut sebab dia kafir sahaja. Dia akan dituntut, kamu tak semayang, kena azab sebab tak semayang. Tak bayar zakat, kena azab sebab tak bayar zakat. Faham tak? Semua tuntutan syarak wajib ke atas semua orang. Tapi sebab dia kafir, dia tak buat benda tu. Faham tak? Maka di akhirat, dia bukan hanya diazab kerana kafir. Tapi dia diazab kerana semua perintah wajib kepada orang yang mukallaf, dia tak buat. Faham tak? Jadi sebab itu sepatutnya dan sebenarnya, semua perintah yang wajib kepada kita mukallaf adalah juga wajib kepada orang kafir. Jadi dia nanti akan dituntut bukan hanya dengan satu kesalahan sembah berhala. Dia akan dituntut tinggal sembahyang, tak bayar zakat, tak puasa, tak ini. Semua kena. Dan selama dia meninggalkan semua itulah dosanya semakin berganda dan berganda dan berganda. Faham tak? Jadi ulama' bincangkan, ada dua perbincangan. Ulama' kata adakah orang kafir ini sudah tak dikenakan lagi perintah syarak sebab dia dah kafir. Awal-awal dah kafir, tak percaya, okeylah. Tapi yang kedua mengatakan, tidak. Walaupun dia kafir, tapi semua ayat yang diperintahkan kepada mukallaf, dia juga tertuntut untuk dilakukan. Di sinilah nanti ada perbincangan. Maka dengan itu, hukum hudud kena pada orang Islam dan kena pada bukan Islam. Sebab tuntutan syarak. Faham tak? Ini isunya. Isu akan timbul, ini yang dibincangkan oleh golongan usulun. Maknanya, ini kalau diambil pandangan yang ini. Maknanya, kalaulah orang Islam mencuri dengan kadar tertentu, dia kena potong tangan. Maka begitulah orang kafir, kalau curi kadar itu, kena potong tangan. Siapa mana-mana negara yang ambil mazhab ini, maka dia terlaksana kepada Islam dan kafir. Tapi kalau dia ambil pandangan yang pertama, dia kata tak, kafir itu merupakan maksiat paling besar. Kalau dosa lain tu dah tak kira dah. Faham tak? Jadi, dia dikenakan hukuman civil sahaja. Macam minum arak. Minum arak, hukumannya berapa banyak? Hukum minum arak. Tenan ji. Muslimat, minum arak kena apa? Hukumannya? Rejam sampai mati. Oh tak.
40 kali sebat sekurang-kurangnya, dinaikkan pada zaman Sayyidina Umar, okey, tapi basicnya 40 kali sebatan. Okey, 40 kali sebatan. Itu termasuk dalam jenayah hudud minum arak. Tuan baru ni kerajaan negeri Kedah mengisytiharkan tidak ada lagi lesen yang akan dikeluarkan untuk penjualan arak dan juga permainan judi. Betul? Judi kan? Judi, arak dan judi. Satu perkembangan yang baik tuan, maknanya orang kafir sebenarnya, tuan-tuan, orang kafir sebenarnya sendiri bukan menjadi budaya asalnya berjudi dan minum arak. Betul tak? Cuma sebabkan tidak ada haram dalam istilah agama dia, itu yang diminum. Faham tak? Tapi itu bukan. Kerana apa? Kerana menjadi satu logik yang sangat mudah difikir. Judi akan membawa kepada banyak masalah. Antaranya pertelingkahan, pergaduhan, pembunuhan. Arak. Tak ada siapa pun yang akalnya rasional, hatta bukan Islam, boleh katakan arak itu baik. Sebab apa? Sebab waktu dia minum, dia akan hilang kawalan. Dia rogol orang, dia bunuh orang, dia bantai anak dia, bini dia dan sebagainya dengan bau busuk daripada mulut. Tak akan ada orang yang rasional akan menerima arak walaupun dia seorang kafir. Kalau akalnya rasional. Tuan-tuan. Maka dengan itulah arak dan judi, khususnya arak, adalah ibu segala penyakit dan maksiat. Dan masalahnya pula, arak ini kalau orang kafir minum, bukan penyakit itu kena kat dia je. Kalau dibawa kita mabuk, langgar orang Foodpanda, arak tadi telah menyebabkan orang Islam juga menerima padah. Maka daripada awal arak ini sepatutnya dihentikan dan haramkan. Jangan bincang isu agama. Bincangkan isu civic saja. Isu sosial saja. Tuan-tuan, isu sosial saja. Itu sudah memberikan mudarat. Isu agama itu cerita lain. Mungkin tak ada kitab suci dia yang sebut dengan pasal arak. Tuan-tuan, jadi Nabi sebut dalam hadis, arak itu adalah ummul khaba'ith. Ibu bagi segala kekejian. Ibu bagi segala kekejian. Dan ibu kekejian, ibu kejahatan adalah daripada arak. Yang ini kita kena sama-sama cermati dan fahami dengan baik. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, Allah Ta'ala sebut. Jadi macam tu juga judi. Judi Nabi sebut itu adalah amalan syaitan. Walaupun kita kata orang kafir pun tak kena syaitan zat. Ya, tetapi maknanya apa? Dia akan jadikan kamu saling berkelahi dan bertelingkah kerana itu. Okey? Silakan. Jawapannya adalah tidak. Semuanya terampun. Orang bukan Islam yang minum arak, main judi, berzina dan sebagainya, ketika dia masuk Islam, ingat masuk Islam bukan murtad. Masuk Islam bukan daripada murtad, masuk Islam daripada kafir. Beza tau. Masuk Islam daripada murtad tak sama dengan masuk Islam daripada kafir. Beza. Masuk Islam daripada kafir, semuanya diampunkan. Dia jadi seperti kain putih. Anak yang baru dilahirkan. Disebutkan dalam kaedahnya, al-Islamu yajubbu ma qablah. Keislamannya menarik semua dosa yang telah ada sebelumnya. Okey, berbeza dengan murtad. Dia dah masuk Islam, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia rasa bosan, dia keluar Islam. Lepas tu dia dapat bimbingan balik, dia masuk balik Islam. Selama kemurtadannya itu, solatnya kena qada. Dosanya dosa sampai dia kena taubat. Sebab apa? Sebab murtad dia telah masuk Islam. Dia nakal, dia keluar. Lepas tu dia masuk balik, dia kena semua hukuman tadi. Solat tinggal setahun, setahun kena qada bagi orang yang murtad. Berbeza dengan orang yang masuk ke dalam Islam. Semuanya terampun dan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Ya. Dalam ashabul yamin. Masukkan golongan ini Ustaz. Golongan orang yang menerima buku daripada tahanan dia. Okey. Dia akan masuk salah tadi dua. Ya, betul. Saya terlepas tuan-tuan. Terima kasih Haji Mahfuz. Okey. Dah jadi pentafsir dah tuan-tuan, insya-Allah. Iaitu ashabul yamin juga maknanya adalah golongan penerima catatan amal daripada alik kanan, daripada sebelah kanan. Okey, Quran sebut ada 2 golongan. Pertama, golongan yang dapat catatan amal daripada kanan, yang kedua dapat catatan daripada belah belakang ataupun kirilah, belah belakang. Dalam Quran surah apa? Surah Kiamat. Bukan Waqiah.
Surah apa surah? Tu. Surah Al-Insyiqaq ayat 10. Tengok daripada ayat 7. Al-Insyiqaq ayat 7. Muka surat 589. 589 Al-Insyiqaq. Tengok ayat 7. Tengok Haji Mahfuz. Jumpa. Jumpa ke tak jumpa? Jumpa. Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Ayat 7 kan? Adapun orang yang diberikan kitabnya dari tangan kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Mereka akan dihitung dan dihisap oleh Allah dengan hisap yang mudah. Semoga Allah jadikan kita dengan mereka. Amin. Nah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia balik kepada keluarganya dalam syurga dalam keadaan bergembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang diberikan kitabnya daripada wara'a dhahri. Terjemahan tuan-tuan ditulis apa? Belakang ke kiri? Belakang. Nampak? Satu kanan, satu belakang. Bukan kiri, belakang. Ini ayatnya. Nampak tak? Jadi catatan yang pertama, ada orang dapat catatan daripada kanan. Orang ini hisapnya mudah, tempatnya syurga. Satu lagi, dapat daripada belakang. Hinalah tuan-tuan. Maknanya catatan amal dia tu dihinakan. Untuk diambil daripada belakang, apa Quran kata? Fasaufa yad'u subura. Dia akan dipanggil dengan kecelakaan. Wa yasla sa'ira, akan dipanaskan di dalam api neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu masa kat dunia, dia memang orang jenis gembira-gembira dengan keluarganya. Tuan-tuan. Okey, innahu dhanna an lan yahura. Dulu dia yakin ketika di dunia dia takkan dibicarakan di akhirat. Allah sebut ahli syurga tadi, mereka balik kepada keluarganya dalam keadaan gembira, kan? Ahli neraka ni Allah guna perkataan gembira juga, tapi ketika di dunia dia happy-happy je hidup dengan keluarganya. Dengan dia menyangka kalau perbuatan jahat dan mungkar yang dia buat sesama keluarga dengan seronok dan gembira ini tidak akan dibicarakan di akhirat. Tuan-tuan, jadi kadang-kadang kita tengok dan kita simpati trend orang hidup di zaman moden ini. Kadang-kadang semuanya adalah berpoya-poya, berbahagia. Kadang-kadang dia tayangkan pakaian isteri dia yang ketat-ketat. Kadang-kadang dia tayangkan anak-anaknya yang tidak menutup aurat. Dia tunjukkan keseronokannya berada dekat genting Highland dan sebagainya. Seronok. Dalam keadaan dia tak langsung tak terlintas bahawa perbuatannya dengan keluarganya ini pasti akan dibicarakan oleh Allah Ta'ala. Quran kata, innahu dhanna an lan yahura. Dia tak pernah yakin dia akan dibicarakan. Tapi sampai di akhirat, ya Latif, kena dibicarakan rupanya. Kamu lelaki yang membiarkan kemaksiatan berlaku di dalam keluarga kamu. Bahkan kamu bergembira dengan keluarga kamu. Dengan kepoyak-poyaan yang kamu lakukan ini. Maka dapat catatan amal daripada alik belakang. Dulu gembira. Sekarang ke? Sebab itu tuan-tuan, kalau kita di dalam keluarga, mungkin ada tegur-tegur sikit. Mungkin ada nasihat-nasihat sikit. Tuan-tuan, tak apa. Nanti dekat syurga bergembira kita bertemu dengan anak-anak kita balik. Temu dengan adik-beradik kita balik. Tuan-tuan, tak apa. Di sini kita nasihat, kita tegur, kita ajak dengan baik. Nanti kita bergembira di sana. Banding dengan kita sebab nak gembirakan dia, kita layankan semuanya walaupun bertentangan dengan syarak. Dan akhirnya dapat catatan amal daripada alik belakang dan semuanya akan sengsara. Jadi tuan-tuan dan kasihan, semoga keluarga kita adalah keluarga yang dimasukkan ke dalam syurga dalam keadaan kita di dunia dan di akhirat insya-Allah berada dalam syurga. Tuan-tuan, orang baik ini kat dunia pun keluarganya bahagia. Di akhirat pun dapat keluarga yang sama bahagia. Itu bagusnya orang baik. Adapun orang yang tidak soleh, di dunia keluarganya mungkin seronok tapi mungkin tak bahagia. Di akhirat apatah lagi tidak ada kebahagiaannya. Jadi kita sama-samalah tuan-tuan berharap kepada Allah Taala. Semoga keluarga yang dibina oleh kita semua adalah keluarga yang sakinah, yang rahmah dan padanya ada tumak ninah, iaitu ketenangan dan kebahagiaan. Amin. Baik, ayat akhir sekali.
hatta atanal yaqin. Haji Mahfuz dah tutup Quran dah. Punya tak sabarnya nak berhenti. Dah tutup, dah simpan dah. La ilaha illallah. Dia tak sabar nak ngeteh. Hatta atanal yaqin. Saya nak kena pergi cari handphone je. Nak online dengan kelas budak-budak ni. Tak jumpa lagi handphone ni. Letih juga anda. Baik. Okey. Hatta atanal yaqin. Hatta atanal yaqin. Sampai datang kepada mereka yakin. Yakin maknanya apa? Tengok tuan-tuan ni kena tolong faham betul-betul. Perkataan yakin dalam Quran ada beberapa makna. Yang dominan makna yakin dalam Quran maknanya adalah mati. Tuan-tuan nanti buka dalam Quran. Contohnya. Contoh Kita cari jap. Okey, contoh surah Al-Hijr ayat 99. Cuba tuan-tuan tengok. Dalam Quran perkataan yakin ada disebutkan 6 kali. 6 kali. Okey, yang Mudaththir ni yang ke-4. Surah Al-Hijr ayat 99, muka surat 267. 267. Tuan-tuan kalau pandai teknologi, macam Haji Ruzairi, tuan-tuan pakai iPad ke, tablet ke, cepat nak cari ayat-ayat tu semua. Tulis perkataannya, dia jumpa, terus buka, dapat muka surat berapa. Tapi tak apalah tuan-tuan, itu teknologi kadang-kadang susah tuan-tuan nak belajar juga. Dia bersifat teknologi. Okey. Hadirin semua, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yakin dekat situ, cuba tuan-tuan baca terjemahannya tanpa tengok terjemahan. Dan sembahlah Tuhanmu sampai kamu datang yakin. Kalau tuan-tuan terjemah macam tu, maknanya apa? Kalau dah yakin tak payah sembah lagi. Betul tak? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Sembahlah Tuhanmu sampai datang yakin. Surah Al-Hijr 99 ayat akhir. Kan? Betul tak? Tapi yakin kat situ maknanya mati. Maknanya sembahlah Tuhanmu sampai mati. Jangan berhenti. Nampak tak? Jadi ayat tadi